Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan hari ini dengan kitab Fadilat Amal. Kita akan pergi kepada bab 1, tabah terhadap kesusahan untuk agama. Nombor 1, kita akan pergi kepada perjalanan Nabi SAW ke Taif. Tidak mungkin bagi orang yang lemah seumpama kita untuk menanggung kesusahan dan kepayahan dalam menyebarkan agama sebagaimana yang telah ditanggung oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Malah niat untuk pun adalah susah. Kitab-kitab sejarah pun dengan kisah-kisah sedemikian tetapi untuk beramal dengannya telah menjadi perkara yang asing. Malah kita tidak ingin pun bersusah payah untuk mengambil tahu tentang kisah-kisah tersebut. Dalam bab ini dinukilkan beberapa kisah sebagai contoh. Saya mulakan dengan kisah Nabi Muhammad SAW kerana menyebut baginda SAW ialah asbab keberkatan. Nombor 1, perjalanan Nabi SAW ke Taif. Setelah mendapat tugas kenabian, Nabi SAW menjalankan usaha dakwah di Mekah selama 9 tahun dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda SAW. Di kalangan orang yang menolong baginda SAW terdapat hanya segolongan kecil daripada mereka yang telah menerima Islam serta segelintir orang yang masih belum memeluk agama Islam. Kebanyakan orang kafir Mekah berusaha sedaya upaya untuk menyusah dan mempersendakan baginda SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada. Bapa saudara baginda SAW Abu Talib juga ialah antara mereka yang baik hati. Walaupun tidak memeluk Islam, dia tetap membantu baginda SAW dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda SAW menjadi Nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyeksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi SAW telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Tahkif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah tiba di sana, baginda SAW berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda SAW menyeru mereka kepada agama Allah SWT dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun, mereka bukan saja tidak menerima ajaran baginda SAW, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur di kalangan bangsa Arab. Sebaliknya mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi Muhammad SAW tinggal di sana. Nabi SAW menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan. Tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Hoi,
Engkaukah orangnya yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar sebagai nabi? Orang yang kedua pula berkata, tidakkah orang lain daripada kamu yang Allah Subhanahu Wa Taala temui untuk diutus sebagai nabi? Orang ketiga pula berkata, aku tidak ingin bercakap dengan kamu, kerana kalaulah kamu sememangnya nabi sebagaimana didakwa, maka mengingkari percakapanmu mendatangkan musibah, dan sekiranya kamu seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang seumpama itu. Apabila Nabi SAW tidak menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, baginda SAW cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain, kerana baginda SAW ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya tiada seorang pun yang sanggup menerima. Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi SAW, keluarlah dari bandar kami ini serta-merta, pergilah ke mana-mana yang kamu suka. Apabila baginda SAW sudah langsung tidak menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka baginda SAW telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek, mempersenda dan melontari baginda SAW dengan batu, hinggakan kedua-dua kasut baginda SAW dilumuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itulah Nabi SAW pulang. Apabila baginda SAW sudah selamat daripada pengacau-pengacau tersebut, baginda SAW berdoa, Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang akan menyerang aku, atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan, dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat. Daripada Engkau lah menurunkan kemarahanmu kepadaku, atau Engkau murka kepadaku. Kepadamu lah aku tetap merayu sehingga Engkau redha. Tiada sebarang daya untuk melakukan kebaikan, dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan petunjukmu. Dengan doa sedemikian, bersemaraklah sifat kahar Allah SWT, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril AS datang memberi salam dan berkata, Allah SWT telah mendengar perbualan kaum itu dengan Tuan, dan telah mendengar jawapan mereka, serta menghantar satu malaikat yang bertanggungjawab ke atas gunung ganang. Perintahkan saja malaikat itu supaya melakukan apa-apa yang Tuan kehendaki. Selepas itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuan. Sama ada diperintahkan supaya saya melagakan bukit bukau di kedua arah supaya mereka semua akan hancur, atau apa-apa sahaja hukuman yang Tuan tetapkan. Baginda SAW ialah seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda SAW memberi jawapan, aku tetap menaruh harapan kepada Allah SWT bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah SWT dan beribadat kepadanya di kalangan anak-anak mereka. Keterangan, inilah dia akhlak pribadi mulia seorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya, kita sendiri mengalami sedikit kesusahan atau kita dilempari dengan kata-kata kesat, kita akan begitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam dan tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Kezaliman demi kezaliman kita lakukan ke atasnya, sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi Muhammad SAW.
yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang begitu dahsyat. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pun mendoakan keburukan ke atas mereka dan tidak juga mengambil sebarang tindak balas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.